kepada Tuhan. Okey. Uh, Okey, tak apa tak apa. Nanti siapa yang jawab tu nanti bagi Ana bagi peluang lagi sekali Okey. Ada yang jawab agama tu ialah kepercayaan di bahagian chat ni lah. Ada yang jawab di bahagian chat ni kepercayaan. Tapi yang Ana nak tengok kat sini, okey ni. Ha, ini adalah satu skema lah. Biasanya orang jawab. Ni soalan, bukan skema jawapan, tapi ni soalan. Persoalan juga. Agama tu apa? A, pilihan lah, pilihan jawapan. A, adakah agama tu adalah ritual kita? Perbuatan kita yang berbentuk ritual. Maksud ritual ni apa? Benda yang tak logik lah. Kalau kita buat tu kenapa tak logik? Dia tak logik tapi dia adalah berbentuk ritual lah. Kenapa ada orang gantung contohnya patung dekat tingkap dia untuk mengelakkan hujan ataupun gantung patung dekat tingkap dia untuk mendapatkan cahaya cuaca cerah ataupun dia nak hujan. Kenapa dia tak patung tu? Itu dia panggil ritual. Benda yang tak ada logiknya tapi dia buat sebab dia percaya sesuatu lah. Ataupun amalan-amalan yang ritual lah. Contohnya macam bacaan-bacaan tertentu, mantra-mantra. Itu agama ke? Atau itu ke yang kita maksudkan dengan agama? Ataupun B itu adalah akidah. Pilihan kedua adalah akidah. Maksudnya agama itu adalah akidah, kepercayaan kita. Apakah kepercayaan kita tentang dunia? Apa kepercayaan kita tentang kehidupan selepas mati? Apa kepercayaan kita tentang siapa yang mencipta kita? Apa kepercayaan kita tentang tu adakah ni semua tentang akidah ni saja agama? Okey, tu yang kedua. Pilihan ni pilihan jawapan Ataupun agama tu adalah fiqh, syariat, undang-undang. Maksudnya yang menyusun kehidupan kita. Contohnya macam kita boleh makan apa, kita tak boleh makan apa, itu adalah agama. Kalau kita tak boleh makan disebabkan oleh kesihatan tu bukan, tapi kalau kita tak boleh makan sebab kita disuruh oleh agama, itukah agama yang kita maksudkan? Ataupun biasalah zaman sekarang ni semakin ramai orang kata agama is a way of life. Islam is a way of life. Agama tu adalah cara hidup. Maksudnya seluruh cara hidup kita itulah agama. Ataupun agama tu adalah akhlak. Okey. Semua kat sini yang ada kat depan ni, yang 5 ni kan, ini bukanlah satu jawapan yang tepat lah. Semua bukan satu jawapan yang tepat. Sebab apa? Sebab benda ni subjektif. Agama ni bila kita bincang tentang sains sosial lah, betul? Sains sosial, benda ni bukan subjektif. Bukan objektif, dia adalah subjektif. Maksud subjektif apa? Dia takkan ada orang yang bagi jawapan yang sama. Kalau ada orang bagi jawapan yang hampir sama pun, dia akan ada juga perbezaan yang sedikit di antara mereka. Kalau kita baca dalam buku-buku, macam Ana ni belajar di bidang bidang agama sendirilah. Di Universiti Al-Iman, nama universiti tu pun Universiti Iman menarik universiti tu. Nama universiti pun Universiti Iman, maksudnya universiti kepercayaan Dia ada satu subjek yang tak ada di universiti-universiti lain, yang mana ditulis oleh dia punya pengasas universiti tu. Universiti tu namanya Universiti Al-Iman, diasaskan oleh pengasas tu namanya Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Dia ada doktor kehormat tapi dia tak guna perkataan doktor tu. Biasanya orang panggil Syekh je. Syekh Zindani kan. Syekh Zindani. Dia ada tulis buku yang terkenal di Malaysia namanya Tauhid. Tauhid Zindani lah. Dia terkenal di Malaysia tu, terkenal dalam kalangan orang yang ikut-ikut Usrah, ikut-ikut Halaqah macam tu lah. Tapi di negara Yaman, dia sebenarnya tak terkenal dengan istilah Tauhid tau. Dia terkenal dengan istilah iman. Iman tu maksudnya kepercayaan. Jadi di universiti dia tu ada satu subjek khas. Bukan subjek usuluddin, tapi nama subjek tu ialah subjek iman. Subjek iman. Dalam subjek iman tu ditulis oleh Syekh Abdul Majid Zindani sendiri dan beberapa tim dia, beberapa orang ulama juga, yang mana dia tuliskan antara definisi agama bagi sesetengah ilmuwan, tak kiralah ilmuwan Islam ataupun yang bukan Islam. Dia kata agama tu antaranya adalah yang boleh menerangkan kepada kita jawapan kepada persoalan siapa kita, dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi dan apa tujuan kita di atas muka bumi ni. Jadi bagi dia orang itu agama tu adalah macam ni. Apa dia tadi? Siapa kita, ke mana kita, dari mana kita datang, ke mana kita akan pergi selepas mati dan sebab apa kita hidup dekat dunia ni. Tu. Jadi agama ialah yang menjawab persoalan tu.
Yang mana yang boleh menjawab soalan tu, itu adalah agama. Bagi orang yang tak menjawab soalan tu, itu bukan agama lah. Tapi itu antara lah. Antara definisi yang disenaraikan dalam buku Al-Iman tu lah, dalam subjek Al-Iman tu. Tapi saya suka dengan yang ini, sebab apa? Sebab biasanya persoalan ni adalah persoalan yang selalu orang akan tanya, walaupun dia kuat agama, ataupun dia tak kuat agama. Even orang yang kuat agama sekali pun akan tanya soalan tu. Maksudnya, kita ni siapa, dari mana kita datang, punca dia, asal kejadian kita, dia menjadi perdebatan. Lepas tu, ke mana kita akan pergi selepas mati, maksudnya kepercayaan kita lepas mati ni kita akan jadi apa. Lepas tu, apa yang, siapa yang ciptakan kita dan kenapa tujuan kita. Apa tujuan kita ada hidup sekarang ni. Okey. Kenapa saya senaraikan dalam senarai ni, yang kat depan ni kan, ritual, lepas tu akidah, lepas tu faith, lepas tu cara hidup, lepas tu akhlak. Dia akan membawa kita kepada persoalan anak-anak tu. Anak-anak tu dia akan tanya soalan yang berkaitan dengan benda-benda ni. Tapi jarang sekali benda ni nombor 5. Sedangkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan mudah, bahasa yang mudahnya, ad-dinu, macam tu. Nabi sebut macam tu, ad-dinu husnul khuluq. Macam tu terus ad-dinu husnul khuluq. Apa maksud ad-dinu husnul khuluq? Ad-dinu, macam tu, agama itu husnul khuluq. Husnul khuluq. Dan ada juga hadis yang terkenal juga dalam kalangan orang yang selalu ikut surah ni, ad-dinu an-nasihah. Macam mana boleh ada hadis yang ringkas macam ni, padat, ringkas dan padat, dan dia mengatakan bahawa agama itu ialah apa? Agama itu adalah, apa maksud dia? Apa maksud ad-dinu husnul khuluq? Agama itu ialah akhlak yang baik. Ad-dinu husnul khuluq, maksudnya agama itu ialah akhlak yang baik. Dan juga ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Nasihat ni maksudnya bukan menasihati tau, bukan advice yang dalam bahasa Melayu ni. Nasihat tu maksudnya suci lah, suci, mensucikan. Ad-dinu husnul khuluq, maksudnya agama itu adalah akhlak yang baik. Tapi jaranglah kalau orang kata agama, apa itu agama? Agama itu adalah akhlak. Yang ni yang paling jarang. Yang atas ni yang selalulah. Dan yang atas ni yang selalu anak-anak akan tertanya-tanya. Contohnya bila kita solat, dia akan tanya, Abi, kenapa kita solat? Ataupun Abi, kenapa kita solat macam ni? Kenapa kita sembah Tuhan kita macam ni? Akidah kan? Akidah. Benda yang biasa anak tanya. Allah tu apa? Allah tu kat mana? Allah tu macam mana? Allah boleh cakap ke? Allah tu macam mana kan? Itu akidah. Lepas tu tentang fiqh, tentang syariat, tentang undang-undang. Kenapa kita tak boleh makan ni? Kenapa kita kena ni? Kenapa orang tu boleh ni? Kenapa kita tak boleh ni? Kenapa kita boleh ni? Kenapa orang tu kata tak boleh pula? Jadi ini syariat undang-undang dan cara hidup lah. Kenapa kita pakai macam ni? Kenapa kita pakai macam kita pakai? Macam kalau anak perempuan dia akan tanya, kenapa kita pakai tudung orang lain tak pakai tudung pun? Jarang sekali anak-anak ni dia akan tanya soalan tentang akhlak. Kenapa dia jarang tanya? Tentang kan kalau kita baca dalam hadis, ada hadis yang menafikan iman terus. Contohnya Nabi SAW menafikan keimanan bagi orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri kan. Pernah dengar tak hadis tu? Hadis tu Nabi SAW sebut macam mana? Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga mereka mencintai untuk saudara dia apa yang dicintai untuk diri dia. Maksud dia memberi lah. Tidak beriman sehingga dia boleh memberi kepada saudara dia. Bukanlah maksud tak beriman tu tak beriman, tak percaya langsung, tapi tak sempurna iman. Tapi poin Nana adalah Nabi boleh menafikan seluruh keimanan terus. Macam mana Nabi boleh menafikan seluruh keimanan? Maksudnya seluruh agama lah, seolah-olah macam tu. Seolah-olahnya lah, tapi kalau syarah memang dia tak sebut macam tu. Dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada iman. Maksudnya tiada iman. Kita belajar kalimah syahadah, lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya kena tulis lah. Sebab kadang-kadang saya cakap dalam term bahasa Arab ni mungkin orang tak faham sangat. Tak apa, saya tulis kat depan ni. Harapnya boleh nampak lah. Contoh macam kita tulis lafaz syahadah, lafaz tauhid kan. La ilaha illallah kan. La ilaha illallah. Perkataan la ni, la, selepas tu kan dia baris atas. Ilaha tu kan baris la, tiada, ilaha, Tuhan. Maksudnya tiada langsung satu Tuhan pun. Sebab apa? Sebab selepas la ni maksudnya tiada, kita letak baris atas ni. Tak tahulah nampak jelas tak? Yang tengok kat phone ni tak tahulah nampak jelas tak? Nampak kan? Harapnya boleh nampak lah. Kalau tak saya usaha untuk besarkan lagi kan. La ilaha illallah kan. La ilaha illallah, tiada Tuhan langsung yang layak disembah, tiada Tuhan langsung yang layak disembah
kecuali Allah. Sebab apa kita kata tiada Tuhan langsung ataupun tiada satu pun Tuhan? Sebab selepas la adalah baris atas. Dia ada hadis yang Nabi SAW sebut la imana macam tu. La imana macam tu. Ha. Walaupun dalam huraian hadis tu tetap para ulama kata maksud Nabi SAW la imana tu ialah tidak sempurna iman, bukannya tak ada iman langsung, tapi Nabi tetap menggunakan term yang sama dengan lafaz syahadah tu. La ilaha illallah, la imana liman la amanata lahu. Tiada iman bagi orang yang tidak jujur. Tiada iman bagi orang yang tidak jujur. Okey. Jadi sekarang ni yang terakhir ni yang saya nak tekankan sikit lah pada malam ni, pengalaman saya, tapi yang awal ni adalah sedikit-sedikit yang saya akan selitkan. Okey, ni soalan pertama, slide pertama, soalan pertama untuk semua orang fikir lah. Saya tengok adalah 2-3 orang yang jawab dekat chat tu. Sekarang soalan yang kedua. Apa itu Tuhan pula? Kalau tadi apa itu agama kan? Apa itu Tuhan? Tuhan tu pula apa? Tuhan, sebab dah bagi terus jawapan kat depan ni. Tak apalah, kita nak cepat 45 minit je. Tuhan, ada yang kata Tuhan tu adalah yang disembah. Maksudnya kalau ada anak tanya, biasa anak akan tanya benda ni. Tuhan kita dengan Tuhan dia sama tak? Tuhan kita dengan Tuhan dia sama tak? Mungkin maksud dia A, mungkin maksud dia B. Mungkin maksud dia A, mungkin maksud dia B. Dalam bahasa Arab, Rob, yang disembah ni maksudnya ilah, yang kita sebut la ilaha illallah. Yang bawah ni adalah Rob lah. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni kita semua Tuhan semua kan. Kita bahasa Melayu kurang sikit lah. Kurang sikit dia punya vocabulary. Kurang sikit dia punya kamus, perbendaharaan kata. Tapi kalau kita dapat soalan daripada anak-anak, Tuhan kita dengan Tuhan dia orang sama tak? Dia ada either or, salah satu lah. Dia mungkin tanya tentang yang pertama, mungkin tanya tentang yang kedua. Yang kedua, contoh kalau dia tanya untuk yang kedua, kalau dia tanya macam ni, jawab je lah sama. Maksudnya yang menciptakan kita dan juga kawan-kawan dekat sekolah tu adalah Tuhan yang sama je. Tuhan yang mencipta kita ni semua adalah Tuhan yang sama. Lepas tu baru dia akan come with another, dia akan datang dengan soalan yang lain, iaitu dia akan kata, tapi kenapa agama kita tak sama? Iaitu soalan tadilah, agama tu pun kan? Agama tu benda. Agama tu benda kan? Kenapa agama kita tak sama? Kalau Tuhan kita sama, kenapa agama kita tak sama? Jadi itu adalah soalan yang berkait dengan nombor satu, iaitu kenapa kita tak sembah Tuhan yang sama? Yang pertama dia, betul, Tuhan kita adalah sama, yang mencipta kita itu adalah sama. Rabbuna, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tapi kenapa kita tak sembah Tuhan yang sama? Ni baru datang jawapan. Bila kita tahu dia maksudkan mana, anak ni maksudkan yang mana, barulah kita senang nak bagi jawapan. Kita nak Tuhan yang mana ni? Kita nak Tuhan yang mencipta ke Tuhan yang disembah ni? Dia tanya soalan tentang apa? Dia tanya tentang soalan yang mana? Yang ni ke yang ni? Biasanya dua-dua ada lah. Dia akan tanya salah satu dulu, tapi dia akan ada. Contohnya macam kalau yang mencipta ni, dia tanya kan, dia kata, Tuhan kat Malaysia sama tak dengan Tuhan dekat Jepun? Ataupun Tuhan kat Malaysia sama tak dengan Tuhan dekat India? Kata, kenapa berlaku tsunami, ada orang mati? Kenapa dekat negara tu tak ada tsunami, tak ada orang mati kan? Tuhan kat sana lain ke dengan Tuhan kat sini? Jawapan dia adalah kat sini lah. Tuhan yang mencipta sama je. Yang mencipta bumi ni, satu bumi ni sama je. Okay. Kalau nak dikongsikan tips untuk benda ni, dia kena gunakan logik je lah, reasoning je, reasoning. Untuk soalan yang kedua ni, kalau ditanya tentang yang kedua ni, logiknya senang je. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada banyak Tuhan, maka dunia ni akan rosak. Itu daripada Quran terus, direct Allah tolong bagi tahu jawapan lah. Kita reason, kita rationalkan soalan dia tu. Kalau Tuhan ada banyak, maka akan rosak dunia ni. Kalau Tuhan ada banyak, maka akan rosaklah dunia ni. Sebab apa? Sebab kalau di Malaysia contohnya, Tuhan dia decide, Tuhan Malaysia decide untuk hujan. Tiba-tiba Tuhan di Jepun decide untuk hujankan Jepun. Maksudnya dia nak hujan air yang sama tu datang ke Jepun. Nanti dia orang akan berebut air lah kan. Macam tu lah lebih kurangnya lah. Ataupun dia kata dia nak siang. Dua-dua nak siang. Macam kalau sekarang ni di Malaysia 8.23 malam ataupun 8.24 malam kan. Tiba-tiba di Jepun, Tuhan Jepun pun decide nak pukul 8.24 malam juga. Tak boleh lah sebab itulah kata dia akan rosak. Dia akan rosak dia punya
peraturan hidup. Tu rasional je. Maksudnya untuk menjawab soalan ni Allah SWT ajarkan cara-cara nak jawab adalah dengan kita bagi logik je. Bukannya Ana kata kita nak jawab ni jangan guna ayat Quran, tapi Allah sendiri yang menggunakan logik di dalam Al-Quran. Allah guna logik je untuk jawab soalan yang kedua. Balik kepada soalan yang pertama lah. Kalau dia tanya soalan yang pertama ni, kenapa agama kita tak sama? Ataupun kenapa kita tak sembah Tuhan yang sama? Jawapannya akan kembali kepada soalan yang seterusnya. Ni sebelum Ana buka slide ni, Ana nak tanya dulu. Jawapan untuk soalan yang ni akan pergi kepada slide yang seterusnya. Tapi sebelum Ana buka slide tu, Ana nak tanya, nak tengoklah ada orang baca ke, tak ada orang baca ke kan? Ataupun ada tak soalan dekat komen ni. Iaitu, siapa yang bagi tahu kita itu Tuhan? Ataupun siapa yang bagi tahu kita cara nak sembah Tuhan tu? Siapa yang bagi tahu kita? Siapakah orang itu yang bagi tahu kita? Ataupun kita tahu sendiri ke? Ataupun kita logikkan ke? Macam tu. Silakan, siapa-siapa nak jawab. Silakan. Sambil tu anda tengok, baca kat chat eh. Okey, bagus. Dah ada yang beberapa jawapan. Kalau ada lagi jawapan nanti kita bawa ke belakang eh. Takut tak sempat pula. Tak apa. Okey, sekarang kita pergi kat slide yang seterusnya, iaitu kenapa kena ada Nabi? Kenapa kena ada orang yang sampaikan kat kita kan? Kenapa kena ada Nabi? Dalam Al-Quran, Allah SWT sebutkan tugas ataupun tanggungjawab Nabi yang paling detail ada dalam surah Al-Jumu'ah. Tapi Ana bukan nak kongsikan ayat Quran, hadis gedebuk-gedebuk fakta macam tu kan. Boleh dapat terus. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu minkum. Itu ada dalam Quran, ada banyak aja. Tapi ini antaranya yang Allah sebut, yang pertama adalah mubasyirin dan yang kedua adalah munzirin. Sebab apa? Sebab ini biasanya agama lain pun ada. Dia percaya Tuhan, dia percaya Nabi dia tugas dia adalah sama. Mubashir ni maksudnya yang memberi khabar gembira. Beri khabar gembira. Adakah tugas Nabi ni untuk bagi tahu kita berita gembira saja? Ataupun hantar ancaman? Ataupun yang ketiga ni, yang ditulis dengan tulisan Rumi ni kan, utammima makarimal akhlak. Dia biasanya yang anda letak dekat last ni macam seolah-olah macam persoalan dia lebih tinggi lah. Yang pertama ni, Allah SWT sendiri sebut yang Nabi ni diutus sebagai pemberi khabar gembira. Maksudnya dia nak bagi tahu kita ni akan dapat apa. Kita ni akan ada pahala, ada dosa. Itu kerja Nabi lah. Dia akan bagi tahu benda-benda gaib yang menggembirakan kita. Orang yang mencuri walaupun tak kena tangkap sampailah dia meninggal dunia pun, Allah SWT akan tahu. Allah Ta'ala tahu juga dan dia akan dibalas juga di hari akhirat. Jadi itu khabar gembira bagi orang yang menjadi mangsa. bagi orang yang mencuri, itu adalah khabar ancaman lah. Itu adalah khabar yang menakutkan dia lah. Sebab Allah tahu kan. Tapi bagi orang yang dicuri, mangsa tu dia akan rasa gembira lah dengan kenyataan tu. Ataupun yang ketiga ni, kenapa ana letakkan yang ketiga ni? Sebab ini disebutkan sendiri oleh Nabi. Apa hadisnya? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, kenapa ada ayat macam tu? Sama macam tadi, iaitu kenapa ada ayat macam ni, Nabi menafikan keimanan bagi orang yang tidak ada akhlak. Dan dekat sini pun ada Nabi SAW mengatakan aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, kenapa ada macam tu? Okey, sekarang baru kita pergi kepada jawapan lah. Banyak sangat persoalan kan. Pergi kepada jawapan.
dan balik kepada tajuk penting kita pada hari ini, iaitu macam mana cara kita nak mengenalkan anak kita kepada Allah. Kita pergi kepada, ada yang jawab dekat bahagian chat ni, ada yang jawab kata, Nabi menyampaikan melalui Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah. Nabi Ibrahim gunakan logik mencari Tuhan. Tapi cerita tentang logik itu pun datang daripada Al-Quran. Okey. Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi yang jadi Nabi tu, yang dilantik oleh Allah SWT, manusia yang dilantik oleh Allah jadi Nabi tu, wahyu pertama adalah Iqra. Betul? Jadi ramai orang kata, oh senanglah kan, jawapannya mudahlah. Kalau macam tu, cara kita nak mengenalkan anak kita dengan Allah adalah kita mengajar Iqra lah. Ataupun kita mengajar anak baca Quran. Saya memang guru Iqra kan, mengajar Iqra tu dah budak. Alhamdulillah lah diberi peluang oleh Allah SWT untuk banyaklah berkenalan dengan kanak-kanak belajar Iqra ni kan. Ada yang laju, ada yang lambat, ada yang seronok baca Iqra, ada yang kelakar baca Iqra, dia kelakar. Ada yang dia tengok di sebalik huruf. Menarik betul. Mungkin ibu bapa yang mengajar anak sendiri, dia takkan sesabar guru lah, sebab ibu bapa ni dia kena anak dia di luar waktu kelas dan di dalam waktu kelas. Kalau guru ni kena anak waktu kelas je kan. Contohnya macam anak tu seronok bila dia tengok huruf ta, dia kata, wah menariklah huruf ta ni. Sebab apa? Menarik kan. Dia kata, kenapa awak tergelak-gelak kan? Orang nak suruh baca, dia duduk tergelak-gelak. Dia kata huruf ta ni macam muka orang senyum, sebab tu saya gelak. Oh okey, dia bukan nampak dan dia baca, dia nampak dan dia tengok rupa huruf ta tu lah. Huruf ta tu kan macam mulut, lepas tu mata dia tu, lepas tu dia senyum kan. Oh ni tak tahulah orang faham tak saya cerita ni. Kelakar ke tak kelakar punya cerita ni? Sekejap ni macam ni contoh kan. Oh besar lah pula mukanya, tak apa. Dia kata ni kan, huruf ta macam ni, dia macam mata, lepas tu mulut tengah senyum. Dia macam nampak macam smiley lah kan. Smiley tu dia pun senyum kan, tersenyum-senyum seorang-seorang. Kita duk baca ta, orang dewasa ni orang baca huruf ta. Dia macam orang kita masa kecil, tak tahulah kita, saya masa kecil, saya tengok gambar kereta, saya tengok kereta, saya nampak macam muka orang daripada belakang, daripada depan, daripada belakang saya nampak macam muka orang. Dah besar-besar dia tak nampak dah lah. Tapi masa kecil-kecil selalu nampak macam, ni mata dia, lampu belakang tu mata dia. Lepas tu nombor plate tu gigi dia. Nombor plate tu gigi dia. Kita tengok lah, oh muka kereta ni senyum, muka kereta ni. Dia budak-budak ni dia memang kelakar-kelakar kan. Itu yang Allah SWT beri saya peluang lah untuk jumpa dengan banyak kanak-kanak yang riang dan ria ni. Dan dia selalu cerita, dia cerita tentang apalah pengalaman-pengalaman dia kan. Kita tengah ngajar di Iqra kan. Okay, sekarang persoalan yang tadi, balik ada persoalan ni kan. Balik kepada persoalan ni, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi yang kita kata kena ada tu, kenapa kena ada Nabi tadi tu kan? Wahyu pertama adalah Iqra. Jadi ramai ibu bapa menganggap bahawa cara nak memperkenalkan anak dengan Tuhan ni adalah dengan mengajarkan dia Iqra, mengajarkan dia baca Quran. Ada yang kata ajarkan ilmu agama lah, hantar anak-anak masuk tahfiz lah kan. Hantar anak-anak masuk tahfiz, insya-Allah lah dia tak ada masalah lah lepas ni. Tak ada benda dah kan. Jadi betul ke macam tu? Betul ke macam tu? Mari kita bedah sikit. Wahyu pertama tu sebenarnya bukan satu ayat Iqra, lepas tu dah habis cerita kan, tutup buku. Bukan. Tapi sebenarnya wahyu pertama tu dia ada 5 ayat. Ayat 1 sampai 5 kan. Iqra, lepas tu sampai 5 ayat. Apa 5 ayat tu? Kita bedah sikit. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama, Iqra, bacalah Tuhan yang menciptakan. Bacalah Tuhan yang menciptakan. Yang pertama adalah menciptakan. Jadi cara nak memperkenalkan dengan Allah daripada surah Iqra ringkas ni bukanlah satu kita panggil apa, analisis mendalam. Kalau analisis mendalam kena tengok rujuk pada tafsir, tanya kepada ahlinya, tapi analisis secara ringkas macam ni je tengok kan. Apa yang Allah kata tentang Iqra ayat pertama, baca tentang Tuhan yang menciptakan. Maksudnya cara nak memperkenalkan anak dengan Allah adalah kenalkan konsep ketuhanan yang menciptakan dulu. Kenalkan konsep ketuhanan yang mencipta dulu. Kalau tadi kan yang tadi anak sebut tadi kan, Tuhan ni ada yang disembah dan Tuhan yang dicipta. Anak-anak ni bila tanya tentang Tuhan dia akan tanya antara dua lah. Dia tanya Tuhan disembah ke Tuhan dicipta. Siapa tak ingat, tengok balik kalau ada rakaman lah. Tak tahu. Ada rakaman kan? Tengok balik kalau dia dah baru masuk ke apa kan. Tengok balik dekat konsep ni. Iaitu anak pula dah. Tuhan yang dimaksudkan tu Tuhan yang disembah ke Tuhan yang dicipta? Okey. Kalau dia kata Tuhan yang mencipta, kita nak memperkenalkan anak dengan Tuhan, dengan Allah adalah kenalkan dengan ciptaan Allah dulu. Tunjuk ciptaan Allah,
tunjukkan kekuasaan Allah pada ciptaan Allah. Dan ini memang Allah banyak sebut. Dan cara Al-Quran tu sendiri diturunkan dalam masa 13 tahun yang pertama memang memperkenalkan tentang konsep ni je. Konsep suruh kita berfikir, tengok alam, tengok tengok diri sendiri, tengok binatang, tengok makanan. Afala yanzuruna ilal ibil. Kenapa tak tengok unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana unta diciptakan? Lepas tu mana ada Allah cerita tentang unta dalam Quran. Allah tak cerita tentang unta, tapi Allah suruh tengok unta. Maksudnya satu ayat je kan? Satu ayat je Allah kata. Kenapa tidak memandang unta? Itu dah habis cerita kan? Maksudnya selama 13 tahun tu, untuk menanamkan keimanan kepada Allah Ta'ala ni, Allah suruh tengok ciptaan dulu. Tengok ciptaan-ciptaan Allah, kita pun samalah. Ibu bapa bila bawa anak-anak pergi ke zoo kan, janganlah tunjuk je zoo tu seronok-seronok macam tu kan. Tunjukkan juga macam mana dia panggil apa? Features. Dia punya ciri-ciri binatang yang kita tengok tu yang unik, yang mesti kena ada pada dia, yang mana sangat menarik dan sangat penting bagi dia. Contohnya macam unta, dia ada bulu mata kan, contohnya. Bulu mata unta kan, cantik kita tahu. Oh, cantiklah bulu mata unta. Kenapa manusia tak ada bulu mata yang lentik macam unta? Kata macam tu kan. Lepas tu kita kata, kenapa unta punya bulu mata macam tu? Dia kata, oh sebab nak melindungi dia daripada padang pasir. Unta ni memang hidup di padang pasir. Walaupun kita tengok di zoo di Malaysia, tapi sebenarnya unta bukan duduk di Malaysia. Dia bukan habitat asal dia, bukan Malaysia. Dia sebenarnya habitat dia adalah di padang pasir. Macam tu kita cerita kat dia. Cerita-cerita macam tu. Lepas tu lagi Allah suruh tengok apa lagi? Allah suruh tengok makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-ardha shaqqa. Allah suruh tengok makanan. Jadi kita tunjuk masa makan janganlah kita dikimas kan. Masa makan tu cakap kat anak je, cakap makanan ni tengok datang dia mana. Hari ni makan apa? Hari ni makan apa? Makan nasi lemak. Makan nasi lemak lah. Sebab rindu kat Malaysia kan, makan nasi lemak lah. Hari ni makan nasi lemak. Nasi lemak datang dari mana? Kata cerita dia. Anna sababna al-ma'a sabba. Jangan baca Quran kat dia. Biar dia terangkan ataupun kita terangkan. Nasi sebenarnya asalnya daripada sawah padi. Sawah padi tu orang kena tanam, lepas tu dia alirkan air sungai ke dalam sawah, lepas tu dia kena rendam selama 6 bulan. 6 bulan dia kena rendam, lepas tu dia akan tumbuh jadilah pokok kan. Jadi pokok tu orang kena pukul-pukul ayak-ayak, tampi-tampi semua, keluarlah beras. Biji beras tu lah yang mak masak tadi dekat dapur. Lepas tu sekarang dah jadi nasi. Macam tu. Jadi jauh perjalanan nasi tu nak jadi nasi. Nak jadi nasi tu. Nak jadi nasi tu jauh perjalanan dia. Okay, sekarang ni bila kita dah cerita semua kat dia kan, kita pun kata kat dia, okay, sekarang ni yang mengatur, susun atur, di Malaysia ada hujan, ada sungai. Di mana? Di padang pasir tak ada sungai, tak ada hujan yang banyak. Lepas tu ada haiwan yang duduk kat situ, yang unta yang kita tengok hari tu semua Tuhan yang sama ke Tuhan yang lain? Nampak tak? Cerita kat dia, Tuhan yang sama ke Tuhan yang lain? Tanya dia, nak tengok dia tanya logik ke tak? Bagi dia logik ke tak? Kalau dia kata macam, oh mestilah Tuhan yang lain sebab Tuhan padang pasir tak banyak hujan, Tuhan yang bagi pokok padi ni banyak hujan. Jadi kita kata, oh Tuhan yang lain. Oh, kita kata, kalau Tuhan yang lain, boleh tak Tuhan yang lain tu Tuhan yang padang pasir tu, dia nak buat padang pasir tu dekat Malaysia? Boleh tak dia nak buat padang pasir dekat Malaysia? Dia kata, boleh lah kan, sebab dia Tuhan, apa yang menghalang dia kan? Tapi kalau dia buat macam tu, kan rosak dunia ni. Sebab Tuhan Malaysia tak nak macam tu. Tuhan Malaysia nak hujan banyak. Tuhan Malaysia tak naklah macam dekat padang pasir. Dia nak hujan banyak sebab dia nak ada pokok padi kat sini. Jadi mesti Tuhan yang sama. Akhirnya dia sendiri akan rasionalkan diri dia sendiri. Dia kata macam, oh betul lah, mestilah Tuhan yang sama. Tuhan Malaysia samalah dengan Tuhan di Arab Saudi. Tuhan Malaysia samalah dengan Tuhan di Gurun Sahara. Sama je, Tuhan yang sama. Jadi itu ayat pertama. Bukan analisis mendalam pun. Ayat pertama daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah bukan suruh baca saja, tapi Allah suruh baca daripada basic yang sepatutnya dah ada sebelum membaca. Budak-budak tak sepatutnya kita bebankan dia dengan kita paksa dia baca Quran, paksa dia baca hadis ke kan. Tapi kita perkenalkan dengan ketuhanan, konsep ketuhanan yang mencipta dulu, sampai ke masa yang dia dah boleh membaca, barulah kita kata itulah Tuhan yang mencipta tu. Inilah dia bacaan yang Tuhan yang mencipta tu lah yang hantar bacaan ni, iaitu Al-Quran yang kita baca tu. Okey, sabar, tak habis lagi. Itu baru nombor 1. Nombor 2, khalaqal insana min 'alaq. Nampak? Yang kedua ni lebih detail daripada yang pertama, iaitu
Allah kata Allah mencipta manusia dia daripada segumpal darah. Segumpal darah ni bagi orang yang berminat dengan bidang sains, dia akan dapat tahulah ada mukjizat saintifik di sebalik perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala guna, iaitu alaq tu sendiri. Alaq tu apa maksud dia, yang tergantung embrio, semua janin dan semua tu. Bagi siapa yang berminat, itu cerita lain. Memang ada satu slide khas cerita tentang pasal alaq tu saja, ataupun pasal kejadian penciptaan manusia, mukjizat manusia tu saja, ada satu slide khas. Benda tu ada khas, tu bukan nak cerita. Tapi yang saya nak sebut, yang anda nak sebut pada malam ni, yang pertama kita perkenalkan anak melalui konsep ketuhanan yang mencipta. Yang kedua, memperkenalkan anak dengan konsep ketuhanan yang menyusun atur kehidupan manusia daripada dia lahir. Manusia kan, dia start pada bila dia memilih? Manusia start pada bila dia boleh pilih? Maksudnya dia ada choice dia boleh cakap, dia boleh pilih. Start pada bila? Kalau kita tengok baby, dia pilih ke? Dia bolehlah pilih kan, tapi dia boleh pilih dengan cakap ke? Dia boleh macam nafi-nafi tak nak makan ke nak makan lah kan? Tapi dia akan ikut insting dia ataupun naluri dia, iaitu dia nak makan, dia nak minum. Dia tak payah hajam dia tu. Masa dia baby, kita letak botol susu dekat mulut dia, dia akan minum macam tu. Dia tak adalah macam nak pilih macam nak makan babi lah sebab sedap. Dia tak ada lagi sebab dia baby lagi. Start pada bila dia mula memilih? Tu ada proses dia, ada susun atur dia. Khalaqal insana min 'alaq. Mula-mula manusia ni daripada segumpal darah je. Masa tu dia tak pilih pun. Dia makan je apa yang ada daripada perut mak dia tu kan. Lepas tu bila dah lahir pun, dah baby tu, dia menyusu, dia makan je apa yang mak dia sua kat dia, bagi kat dia. Lepas tu dia dah sekolah, mungkin dia boleh tolak-tolak lah, kata tak nak makan, tak nak minum, tak nak makan kan. Tapi itu je lah paling hebat pun kat situ je lah. Tapi start pada bila yang dia mula berfikir macam nak beli sendiri ke apa? Start bila dah ada duit lah kan. Dah ada duit ke, ataupun dah ada boleh berjalan sendiri pergi kedai ke, berjalan sendiri pergi rumah kawan ke, barulah dia nak start memilih. Maksudnya fasa sebelum ni, yang masa dia tak memilih, boleh hidup je sampai dia besar kan. Masa tu siapa yang jaga dia? Kena ingat kan, yang jaga kita daripada kita mula stage yang pertama, stage kedua, stage ketiga tu semua adalah Allah, adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang susun stage tu. Boleh je kita hidup. Masa kita duduk dalam perut, boleh hidup. Walaupun tak bernafas menggunakan oksigen yang kat luar lagi. Bila kita lahir, terus kita boleh bernafas. Walaupun dah lama duduk dekat dalam cecair. Boleh je. Itulah Tuhan yang membuat kita tu. Itu ayat kedua. Ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Ceritakan tentang sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang baik bagi Allah. Allah ni maha penyayang, Allah ni maha adil, Allah ni maha Tuhan kita lah. Tuhan kita ni dia maha adil, Tuhan kita ni sayang kita, Tuhan kita ni sentiasa nampak kita. Ceritakan tentang sifat-sifat Allah yang menarik, yang baik-baik semua tu kan. Lepas tu allazi 'allama bil qalam. Lepas tu barulah ajar dengan cara menulis dan membaca. Ni stage yang seterusnya ni, nampak tak? Stage pertama, kedua, ketiga, keempat. Stage keempat barulah ajar menggunakan konsep biar dia sendiri research, dia sendiri baca, dia sendiri. Stage yang keempat, dan akhirnya manusia akan sampai kepada stage yang allamal insana ma lam ya'lam. Dia akan tahu yang sebenarnya banyak benda dia tak tahu. Bukan la kan, lam. Salah. Jadi yang kelima barulah manusia akan tahu, lepas dia dah banyak buat research, barulah dia tahu yang sebenarnya manusia ni banyak tak tahu. Orang yang ingat dia tahu adalah biasanya orang yang tak tahulah. Biasanya orang yang pandai ni, dia sebenarnya tahu yang dia banyak tak tahu. Okey, ini analisis ringkas, bukan analisis pun. Ini saja je cerita tentang. Okey, itulah dia kenapa kena ada Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutuskan untuk sampaikan Al-Quran lah. Al-Quran tu nak disampaikan dengan metod dia sekali. Bukannya nak baca dia saja. Bukan nak Iqra' saja. Bukan nak baca Iqra' bata tu yang dia tergelak-gelak kan. Bukan yang tu saja. Tapi adalah mesej di sebalik tu. Itu tujuan Nabi. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, ada belakang surah Al-Jumu'ah tadi, dia akan mengajar, Nabi akan mengajarkan dia Al-Kitab wal Hikmah. Dia akan mengajarkan kitab dan juga dia punya terjemahan, tafsiran dia sekali. Nabi akan terangkan huraian dia. Bukan fokus kepada sebutan huruf, makhraj, huruf semua kan. Budak kadang-kadang kena rotan semata-mata sebab itu sahaja. Okey. Dah buka 4 rotan pula kan. Okey. Bila kita dah pergi kepada stage ni, ini dah kira dah final lah. Ni dah kira final presentation dah ni. Ni dah final slide dah ni. Kita pun dah 8.45. Nak buka kepada soalan dah. Nak tanya soalan ni. Apakah beza manusia dengan haiwan? Manusia dengan haiwan ni beza dia dekat mana? Manusia dengan haiwan beza dia, tak payah jawab lah sebab kita dah lambat.
Manusia dengan haiwan bezanya dekat akal. Manusia dan haiwan bezanya dekat akal. Apa maksud akal? Manusia dan haiwan bezanya adalah dekat akal. Apakah maksud akal? Akal ni dalam bahasa Arab, dia bukan otak tau. Akal dalam bahasa Arab dia bukan otak. Akal dalam bahasa Arab adalah, sekejap saya tuliskan sikit supaya lebih menarik lah. Asyik. Tak menarik kan? Okay. Dalam bahasa Arab, perkataan akal ni, perkataan akal, ain, qaf, lam. Ain, qaf, lam ni maksudnya adalah ikat. Dalam bahasa Arab, aklun ni maksudnya ikat. Aklun ni maksudnya ikat. Perbuatan mengikat. Perbuatan mengikat. Dia satu, dia panggil noun. Noun kepada verb. Kalau verb dia mengikat, kalau dia punya noun dia adalah aklun. Verb kepada noun. Macam mana nak terjemah? Macam eat adalah verb kan? Eat. Tapi kalau eating is a must. Tu adalah satu noun lah. Tak tahu dah nak terjemah. Bahasa Melayu dia tak ada kan perkataan tu. Saya kata saya sedang makan, itu verb. Tapi makan adalah satu keperluan. Tu satu noun. Jadi dalam bahasa Arab aklun ni kalau macam ni, ni satu noun lah, noun. Satu kata nama. Tapi kalau akal yang kita kata ikat macam ni, dalam bentuk verb ni, dalam bentuk noun ni, tak ada dalam Al-Quran. Tak ada dalam Quran ada macam tu. Dalam Quran yang ada adalah bentuk verb. Macam ta'qilun. Ta'qilun. Macam tu. Ta'qilun. Macam ni. Ta'qilun. Verb. Maksudnya, why don't you ikat? Apa maksud ikat di situ? Ikat ni dalam bahasa Melayu, kita sebut ikat je lah. Tapi dalam bahasa Inggeris, lebih tepat lah kalau kita terjemahkan kepada relate. Relate. Manusia ni beza dengan haiwan adalah dia boleh relate. Manusia beza dengan haiwan, dia boleh relate. Apa maksud manusia boleh relate? Kalau kita, manusia kan, kita jalan dekat satu jalan, tiba-tiba dekat tengah-tengah jalan tu kita nampak ada orang letak kon. Kita berkata, oh, mesti ada sesuatu yang bahaya dekat depan sebab tengah-tengah jalan ada kon. Tapi kalau haiwan, dia tak kira letak kon ke, letak kerusi, letak meja, letak apa-apa benda pun depan tu. Dia nak lalu, dia lalu aja sebab dia kira laluan je kan. Sebab dia tak boleh nak relate antara something dengan something. Kita kalau kita pergi dalam kelas, kita tengok dekat dalam kelas tu ada kerusi, kita bukan pergi kelas, kita pergi ke satu tempat. Tengok dekat tempat tu ada kerusi, meja, kita akan automatically relate. Oh, kerusi dengan meja, lepas tu ada papan putih. Ini mesti satu kelas. Kita akan relate. Apakah relation di antara kerusi, meja dan juga papan putih? Oh, ini satu kelas rupanya. Tapi kalau kita pergi satu bangunan tu, dalam tu ada kerusi, meja, lepas tu ada botol sos, botol kicap, botol garam dekat atas meja. Kita tahu, oh, ni tempat makan. Kita boleh relate sendiri. Walaupun kita tak baca dekat signboard mana-mana. Itulah akal. Akal tu adalah tu. Dia boleh relate. Jadi manusia ni dia boleh relate. Balik kepada slide ni, jangan laju, janganlah. Sifat semula jadi manusia ni dia ada 3. Manusia ni ada 3 sifat semula jadi mengikut berapa orang lama lah. Sifat manusia ni ada 3. Semula jadi dia ada sifat marah. Budak-budak ni lahir-lahir, kita tak pernah ajar dia marah pun, tiba-tiba dia mengamuk kan, tantrum apa semua. Siapa yang ajar? Semula jadi. Syahwat ni makan, minum, gembira, tu nafsu lah, nafsu. Itu pun manusia semula jadi ada. Dan sifat semula jadi manusia dia boleh relate, dia boleh rasional. Rasional ni yang tadi, relate. Inilah khusus yang ada pada manusia, yang mana haiwan tak ada sifat ni. Budak ni dia cemburu, syahwat. Budak ni dia marah kat mak dia, mak dia tak nak beli makanan, mak dia tak nak beli gula-gula, dia marah. Tu siapa yang ajar? Sifat semula jadi manusia. Jadi jangan kita bunuh sifat semula jadi manusia ni. Sebab adakah kita Muslim dulu ke manusia dulu? Kita ni Muslim dulu ke manusia dulu? Ni saya rasa saya stopkan dulu presentation dengan persoalan ni. Kita ni Muslim dulu ke manusia dulu? Muslim first ke? By Muslim first ke? Manusia dulu. Kita ni adalah human first. Yang mana dulu? Ini persoalan yang anda tinggalkan dan anda kembalikan kepada pengurusi lah. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz, pengisian yang sangat bagus.
Jadi sekarang kita boleh mulakan sesi soal jawab. Ada sebarang soalan boleh letak dekat chat. Sebentar lagi kita akan bacakan soalan untuk Ustaz, untuk mendapatkan jawapan daripada Ustaz. Boleh mula tinggalkan soalan sekarang. Okay. Oh, Okey, Assalamualaikum Ustaz. bagus. Soalan Kita dah ada ada tapi tak ada siapa jawab ada 3 soalan soalan yang setakat ni ni. kan. Kita ni Muslim dulu ke manusia dulu? Ha. Tak apalah, ni bukan soalan nak suruh jawab, ni saja je. Okay. Kenapa saya keluarkan soalan ni? Muslim dulu ke manusia dulu? Ha. Okey, tak apa. InsyaAllah. Muslim Tengok dulu. Manusia Saya baca dan saya jawab. Kalau nak tanya mati tu apa? Ada jawapan yang mudah faham tak? Dia mati ni satu benda yang unik lah sebab dia apa nama ni? Dia benda yang semua orang kena lalui. Dia semua orang yang mesti lalui tapi tak semua orang lalui pada usia muda. Tapi akan ada juga yang akan lalui pada usia muda. Dia sebab bila macam tu bila macam tu dia berbeza lah antara budak yang tak pernah merasai ada orang mati dalam kehidupan dia. Keluarga terdekat, mak ayah meninggal kan, adik-beradik meninggal ke apa. Tak sama jawapan untuk orang macam tu. Sebab dia belajar daripada kehidupan terus. Dan juga orang yang belajar daripada bila dia besar nanti baru dia jumpa siapa-siapa meninggal. Ataupun orang yang meninggal dalam hidup dia adalah orang-orang yang natural death. Dah tua ke dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya kita kot mana pun dia adalah hakikat yang kena diterangkan kepada semua anak-anak yang kecil, yang besar macam mana. Yang semua orang ni dia ada tempoh untuk dihidup. Semua orang ni dia ada tempoh. Bukan orang saja, semua benda lah. Semua benda dia ada tempoh. Macam kalau dalam bahasa Arab disebut ajal, tempoh. Ajal tu maksudnya tempoh. Semua orang ada tempohnya. Kalau katakan pokok kan, pokok yang berbuah, dia akan tempoh kan. Bila datang masa dia akan berbuah, lepas tu buah tu akan jatuh, gugur. Macam tu lah. Kita nak nak ajar kat budak-budak macam tu lah. Kita ni macam buah dekat pokok tu lah. Buah yang kat pokok tu bila dia tumbuh, kalau ada orang petik, ada orang petik lah. Kalau tak ada orang petik, dia akan tumbuh besar dan lama-lama dia akan gugur sendiri ataupun dia akan reput. Dan begitulah kehidupan kita adalah satu cycle. Tempoh je lah. Dia bagi tahu dia tempoh je. Kalau dia ada pengalaman, lain. Maksudnya kalau dia ada ibu bapa dia ke yang meninggal, itu lain. Kita nak terangkan lain kepada orang macam tu. Sebab dia akan sedih, dia ada emosi. Dia ada unsur emosi kat situ. Bila ada emosi, nanti saya kongsikan macam mana Nabi SAW kongsikan cara Nabi dengan kisah Nabi dengan siapa? Dengan ini. Kisah Nabi dengan Nughair. Sebenarnya slide saya ni memang banyak. Slide saya ni banyak tapi dia tak bolehlah share semua. Nanti habislah masa kita. Slide saya ni memang penuh lagi. Okay, Nughair.
cerita tentang Nughair, Nabi SAW dengan Abu Umair. Ada seorang sahabat Nabi yang kecil ataupun budak-budak lah zaman Rasulullah SAW. Dia sahabat Nabi, ada seorang, tak semestinya sahabat ni bukan maksudnya semua orang sebaya Nabi, semua orang yang hidup di zaman Nabi SAW dan juga dia beriman dengan Nabi dinamakan sahabat Nabi. Okay. Bila saya sebut sahabat tu kena faham tu dulu. Okay. Ada budak ni zaman Rasulullah, dia ni budak lagi tapi Rasulullah selalu sembang dengan dia. Selalu lah sembang dengan dia. Dia ni ada bela seekor anak burung. Anak burung tu namanya Nughair. Sebenarnya Nughair ni maksudnya anak burung lah. Tapi ingat macam tu je. Anak burung tu namanya Nughair. Nabi selalu tanya dia, Nughair buat apa ini? Nughair makan tak lagi? Macam tu lah. Konon-kononnya macam tu lah. Nabi tak cakap Melayu, dia cakap Arab kan. Jadi Nabi selalu sembang dengan dia, sembang-sembang. Sampailah satu hari, burung tu mati. Burung tu mati. Jadi dia sedih. Satu hari Nabi tanya, sedih sangat kenapa ni? Kata dia pun ceritalah mati burung tu. Tu Nabi pun tanya apa? Ceritalah sikit kehidupan burung tu. Dia pun ceritalah daripada mula sampailah burung tu mati. Dia ceritalah kehidupan burung tu macam mana. Dan Nabi duduk dan dengar je. Kalau kita boleh ambil pengajaran daripada sini adalah benda tu dia tak boleh nak diajar. Budak tu dia experience sendiri. Yang Nabi buat adalah Nabi berada bersama dengan dia, bersembang dengan dia. Ni bagi orang yang experience, dia berpengalaman benda tu. Nabi cuma dengar je dia sembang. Nabi tak ada komen, tak ada cakap macam sabarlah ataupun ingatlah akhirat ke pahala ke apa benda, sebut innalillahi wa inna ilaihi, tak sebut apa-apa pun. Nabi cuma dengar je dan berada bersama dengan dia lah. Seolah-olahnya macam Nabi dengan anak-anak Ja'far juga. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni adalah seorang sahabat Nabi yang pergi berperang dan dia meninggal dunia. Anak-anak dia kecil-kecil. Rasulullah pergi ke rumah dia dan Rasulullah tolong uruskan keluarga dia. Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat, bawakan makanan semua. Maksudnya uruskan anak-anak. Rasul uruskan anak-anak dia, uruskan mak kepada anak-anak dia, isteri kepada Ja'far, macam tu. Ini bagi orang yang berpengalaman berdepan dengan mati sendiri, kita nak hilangkan emosi dia dulu. Sebab bila dia ada emosi susah kita nak terangkan, nak bagi rasional tu payah dah lah. Dia tengah emosi sedih. Jadi nak menerangkan mati bagi orang yang belum ada pengalaman, boleh sebut tentang ajal tadi, tentang tempoh. Maksudnya semua orang ni dia ada tempoh macam pokok, macam buah pada pokok. Buah apple yang kat pokok tu lama-lama dia akan gugur, macam tu lah manusia. Tapi kalau orang yang tengah ada pengalaman, jangan buat macam tu. Nanti kan dia lagi sedih pula macam, sedapnya abang cakap, sedapnya pakcik cakap, sedapnya bapak cakap, sedap lah. Bapak tak ada siapa-siapa mati, macam tu. Jadi itulah jawapan secara ringkas. Next saya tengok. Adakah manusia buat daripada tanah? Adakah haiwan juga? Bagus soalan tu. Di dalam Al-Quran Allah cerita manusia dibuat daripada tanah. Jadi kita, kalau kita based on Al-Quran punya ayat penyataan daripada ayat Quran, memang sebut macam tu je. Jadi kita sebut itu je lah. Haiwan tak sebut macam tu. Tapi haiwan ada diceritakan yang haiwan ni pada hari akhirat akan menjadi tanah balik. Jadi kalau kita nak jawab secara ringkas, tak naklah suruh budak baca tafsir ke apa kan. Dia cakap kat budak secara ringkas, ya je lah. Ya je. Sebab kita dan haiwan ni sama-sama makhluk yang bernyawa. Jadi semua makhluk yang bernyawa daripada tanah. Dan akhirnya kembali kepada tanah. Kalau haiwan mati akan ke syurga tak? Ni pun sama soalan yang famous lah. Biasanya soalan ni dia akan keluar kepada, ni lah macam Nughair tadi kan. Macam Nughair ni. Kita tak boleh jawab benda yang alam ghaib. Sebab benda ghaib hanya Allah SWT saja tahu. Tapi kita nak jawab, kita nak entertain budak tu. Contohnya macam dia ni ada kucing dia mati kan. Dia akan sayang kucing dia kan. Teringin nak jumpa kucing dia. Jadi kita bagi tahu dia secara umum saja. Dia kata, nanti dalam syurga semua benda yang kita seronok semua ada. Yang kita nak semua ada. Dalam Quran Allah kata, ini kita tahu. Maklumat yang kita tahu adalah dalam Quran Allah sebut, di dalam syurga ada semua benda yang menggembirakan kita. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dalam Quran tu je ada. Secara umum macam tu. Kita tak nak bagi tahu benda yang gaib kepada dia secara detail sebab kita tak nak mendahului Quran ataupun mendahului Nabi kan. Kalau tak, apa gunanya Nabi diutuskan. Tapi kita cuma bagi tahu secara ringkas je lah. Kita kata kalau adik seronok ataupun kalau awak seronok kucing dengan kucing, benda yang awak seronok Allah akan bagilah dekat dalam syurga. Macam tu. Secara umum je jawab macam tu. Macam nak terang benda gaib yang tak dapat dilihat. Zaman sekarang ni lagi senang nak terangkan tentang perkara yang gaib yang tak dapat dilihat ni. Sebab kalau zaman dulu ni dia tak ada
tak ada teknologi sangat. Kalau zaman sekarang ni ada teknologi. Contohnya macam kita tanya dia senang je lah. Kita kata gelombang, sinar, wifi, benda-benda ni. Macam wifi lah. Wifi orang tak nampak. Tapi kita tahu ada signal. Macam tu jugalah benda-benda gaib ni ada benda yang mata manusia je tak nampak. Sebenarnya dia ada je. Tapi mata manusia tak nampak. Macam cahaya kan. Kita manusia boleh nampak warna yang kita nampak ni lah. Tapi haiwan dia boleh nampak warna yang lain-lain juga. Ni teknologi punya kelebihan lah. Dia boleh cerita tentang benda-benda tu. Wallahualam. Okay, ada lagi ke soalan lain? Saya... Oh, kalau tak ada soalan ni saya buka lah. Silakan. Siapa-siapa yang ada soalan. Silakan. Okey, okey. Dah nampak dah soalan daripada pendaftaran tu. Okey. Kalau tak solat, Allah tak sayang lah kan? Kenapa kena solat? Okey. Ini poin yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab solat ni adalah satu benda yang sangat, yang menjadi pemisah antara orang Islam dan orang kafir. Solat ni adalah satu pemisah antara orang Islam dan juga orang kafir. Saya nak tunjukkan, okey. Di ni. Bila kita cerita tentang solat, okey. Hadis ataupun cerita tentang Nabi yang mana yang datang kepada minda? Apa yang terus kita tercetus kat minda kita? Bila saya sebut sirah Nabi tentang solat, apa yang ada budak-budak lah, yang ada budak-budak dalam solat, ada budak-budak ataupun hadis tentang solat kepada kanak-kanak, kepada anak-anak, yang mana yang kita teringat? Hadis yang mana yang kita teringat? Siapa yang boleh bagi tahu jawapan? Kalau kita pernah dengar hadis ataupun macam mana? Jadi orang yang solat yang ada kena-mengena dengan kanak-kanak dalam hadis, ada tak apa-apa hadis yang come to our mind? Yang come to our mind sekarang, macam mana? Ada tak hadis yang berkaitan dengan kanak-kanak, yang berkaitan dengan solat, yang kita boleh teringat tentang solat ni? Ada tak? Siapa-siapa yang boleh tahu? Macam mana? Ada tak? Siapa-siapa yang tahu? Okey. Tak apalah. Adalah beberapa orang jawab tu. Okey biasanya kalau saya cerita tentang solat yang berkaitan dengan budak-budak, biasanya orang akan teringat hadis tentang rotan biasa orang ingat dengan hadis ni. Ini selalu saya bagi ceramah ni dekat orang lain. Orang akan teringat tentang benda ni lah. Maksudnya hadis tentang solat, hadis Nabi tentang solat adalah yang berkaitan dengan rotan. Nabi SAW kata kepada sahabat-sahabat, Nabi kata, ajarlah anak-anak kamu solat pada umur 7 tahun. Siapa yang tak solat umur 10 tahun, rotanlah dia. Jadi dia akan ingat hadis ni. Dia ingat hadis ni sangat kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, ada banyak lagi hadis yang ada kanak-kanak yang berkaitan dengan solat. Antaranya yang disebut dekat dalam komen tu lah, yang disebutkan dalam chat tu. Cucu Nabi main dekat atas belakang Nabi, ada je hadis tu. Ada hadis tentang solat qiyam. Nabi pernah solat qiyam, lepas tu ada budak datang dan dia solat sama. Nabi bangun qiyam malam-malam, Nabi bangun solat qiyam Kalau kita bangun solat subuh kejut anak kan. Tapi ni Nabi bangun qiyam, Nabi tak kejut siapa-siapa. Tapi ada seorang budak ni dalam rumah tu, dia bangun dan dia ikut. Dia follow belakang Nabi. Dia follow. Mula-mula dia duduk belah kiri. Nabi alihkan dia. Daripada belah kiri tu Nabi alihkan ke sebelah kanan. Ada juga hadis tu. Dan juga ada hadis itulah Nabi dengan budak tu. Inilah dia punya bahasa Arab dia. Saya tak terjemahkan. Saya tak terjemahkan hadis yang bahasa Arab ni. Ini ceritanya. Panjanglah juga hadisnya. Syaddad bin Aus, sahabat Nabi, nama Syaddad. Nabi SAW keluar pada satu solat, iaitu solat zuhur ataupun asar. Siang masa tu, siang. Dia bawa seorang Nabi, seorang cucu dia, iaitu Hasan ataupun Husain. Dia tak ingat siapa. Nabi bawa cucu dia, salah seorang daripada cucu dia. Bukan dua-dua orang. Dia bawa salah seorang. Dia bawa Hasan ataupun Husain. Lepas tu Nabi pun
solat dan Nabi letakkan Hasan dekat Husain tu, dia letakkan depan dia. Letak dekat tepi dia lah, tepi tengah solat tu dia dan dah jadi Nabi jadi imam, dia pergi bawa anak pula kan. Lepas tu Nabi pun solat, lalu Nabi sujud. Waktu tengah sujud tu dia sujud lama sangat kan. Lepas tu Syaddad ni kata, aku pun angkat kepala kan. Dia sujud lama sangat, dia pun angkat kepala tengok apa cerita kan. Rupa-rupanya ada budak tadi tu tengah duduk dekat atas belakang Nabi SAW sambil Nabi tengah sujud. Sebab budak kan dia nampak ada macam orang buat kuda ni, dia rasa macam nak naik lah kan. Dia naik. Jadi Syaddad pun dia sujud balik. Kata Syaddad pun sujud balik. Bila Rasulullah SAW dah habis solat, orang lain selain daripada Syaddad lah, orang lain dia kata lama sangat. Lama sangat sujud tadi. Takut ingatkan Rasulullah dah jadi apa-apa, apa terjadi kan. Ataupun Rasulullah tengah dapat wahyu ke? Sahabat-sahabat tanya kan, yang lain. Lepas tu Rasulullah SAW kata, tak, semua itu tak. Maksudnya tak ada jadi apa-apa dan tak ada dapat wahyu apa-apa. Tapi cucu aku tadi tu dia pergi menunggang di belakang aku. Bukan menunggang agama kan. Dia menunggang di belakang Nabi SAW. Dan aku tak suka. Perkataan Rasulullah kata, aku tak suka untuk menggesa-nya sehingga dia menunaikan ataupun dia puas lah. Menunaikan hajat dia. Ataupun dalam bahasa kita sehingga dia puas. Biarkan sampai dia puas. Okey. Jadi point dia, solat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau kita solat ni hubungan kita dengan Allah, kenapa Hasan dengan Husain ni, ataupun Husain ni, kenapa Rasulullah tak ajar dia solat daripada kecil? Dan masa Rasulullah tengah solat, dia bawa Hasan tu ataupun Husain tu bawa dan dia main. Bukannya dia datang solat, dia datang main. Budak memanglah datang solat, datang masjid, takkanlah dia nampak ada garisan yang lurus kan. Dia pun dia teringat macam, wah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Mestilah rasa nak lari kan. Dia pun lari kan ikut garisan yang lurus tu. Lepas tu kita pun marah dia, kata, kenapa main? Lah dia memang jiwa budak-budak kan. Jiwa budak-budak ni dia suka main. Anas ni seorang nama? Seorang, dia pernah masa dia kecil tu, mak dia ataupun nenek dia hantar dia jadi pembantu Nabi dekat rumah Nabi, angkat-angkat air apa semua lah. Lepas tu satu hari Rasulullah suruh dia pergi buat kerja, dia tak pergi, dia pergi main. Dia pergi main. Lepas tu Rasulullah jumpa dia tengah main. Lepas tu Rasulullah senyum je, Rasulullah gelap. Lepas tu Rasulullah kata, pergi buat kerja yang saya suruh tadi. Macam tu. Pergi buat kerja yang saya suruh tadi. Macam tu. Lepas tu, orang Habsyah ni orang-orang yang kulit hitam. Dia main dalam masjid tau. Lepas tu orang budak-budak ni sukalah nak tengok. Dia main apa? Dia main dia punya lembing. Masa tu hari raya. Main dalam masjid. Kalau kita masjid ni kita pantang lah kan main. Tak tahulah kat Malaysia, kat Jepun dah tak tahu macam ni. Tapi kat Malaysia pantang main dalam masjid. Tapi dalam zaman Rasulullah ni, Habsyah ni dia main lembing dekat dalam masjid. Budak-budak memang sukalah nak main kan, nak tengok. Sebab benda-benda main, dia lagilah suka tengok kan. Lepas tu yang cerita tentang Hasan ataupun Husain yang naik belakang Nabi. Jiwa budak-budak juga suka tak banyak tanya. Dia banyak tanya, kenapa ni, kenapa macam tu, kenapa ni, kenapa macam tu kan. Jangan kita putuskan jiwa budak-budak ni. Yang Nabi sebut tadi lah, Nabi kata Nabi nak bagi dia puas dulu. Biar dia puas. Jiwa dia tu jangan dimatikan. Dia suka tanya ke apa kan. Lepas tu ada cerita tentang jiwa budak-budak ni, dia suka disayangi. Dia suka orang sayang dia. Budak-budak ni suka orang sayang dia. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Al-Aqra' bin Habis. Sahabat Nabi ni, masa tu Nabi balik daripada peperangan apa, Nabi nampak ada budak-budak main dekat tengah jalan. Lepas tu Nabi pun dukung seorang, Nabi sayang, Nabi peluk dia budak-budak kan. Lepas tu Al-Aqra' ni kata, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah buat macam tu. Lepas tu Nabi kata, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ataupun siapa yang tidak mengasihani, dia tidak akan dikasihani. Jadi, jiwa budak-budak yang suka main, jangan putuskan dia. Okey, sekarang balik kepada persoalan tentang solat tadi. Jadi, solat ni, walaupun dia adalah hubungan kita dengan Allah, tapi budak ni, awal lagi untuk kita ajar dia solat. Yang Nabi ajar dia solat, bermula daripada umur 7 tahun. 7 tahun. Lepas tu berapa tahun Nabi bagi masa untuk dia fikir dia resident? 3 tahun. Maksudnya 7, 8, 9. Berapa tahun baru boleh rotan? 10. Maksudnya 4 tahun. 4 tahun Nabi bagi dia peluang, barulah rotan. Kita bukan 4 tahun, 4 kali je. 4 kali cakap macam, ni Nabi dah suruh solat ni. Nabi cakap kali kedua. Nabi cakap kali ketiga. Ni Nabi cakap kali keempat. 4 terus rotan kan. Nabi bagi masa 4 tahun untuk dia kena rotan. Dan inilah satu-satunya hadis rotan budak dalam Islam. Tak ada dah hadis rotan budak benda lain. Kita budak main dekat masjid pun kena rotan. Budak fail periksa pun kena rotan. Budak bising dekat supermarket pun kena rotan. Semua kena rotan kan. Jadi budak tu tak rasa apa beza antara solat. Tak rasa apa beza antara solat dengan
dengan benda-benda lain. Dia nampak sama je. Dosa solat, meninggalkan solat, sama je dengan dosa bising dekat pasar raya. Sama je. Bising waktu tengah daurah. Sama je dia punya dosa dia. Sebab solat pun, tak solat pun kena rotan. Bising waktu Abi tengah kelas pun kena rotan juga. Dia tak nampak beza. Sedangkan satu-satunya hadis yang Rasulullah bagi rotan budak-budak ni, itu pun selepas 4 tahun, hanyalah tentang solat. Nak menunjukkan besarnya solat tu. Kalau Abi dia tak pernah rotan sekalipun, budak tu akan rasa bersalah sebab kejut. Kenapa tiba-tiba Abi dia rotan dia? Itulah cerita tentang solat. Jadi solat ni apa tujuan dia? Tu kembali kepada persoalan yang mula-mula tadi lah. Kita ni agama tu apa kan? Agama tu apa? Agama tu apa dia kan? Dia dan Tuhan tu apa? Tuhan tu yang disembah ke yang mencipta. Jadi akhirnya kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tu dia ada ajar kita cara untuk kita sembah dia. Dan dia ada panggil kita setiap hari 5 waktu, 5 kali. Itu je point dia. Sebenarnya itu je point dia. Kalau kita solat, kita buatlah apa yang Allah suruh. Kalau kita tak solat, kita tak buat apa yang Allah suruh. Macam Umi panggil dia tak dengar, tak datang kan? Umi panggil tak dengar, Umi panggil tak dengar. Macam mana kalau awak panggil Umi, macam mana Umi nak jawab? Bila Umi panggil awak, awak buat tak dengar je kan? Macam itulah Allah Taala akan balas kepada kita seperti yang kita buat. Macam itulah. Dia secara ringkas. Kenapa kena solat? Tadi secara ringkas. Ya Ustaz. Kenapa kita Muslim? Kenapa kita Muslim? Ini banyak ni soalan ni. Lari daripada tajuk pun ada ni. Tajuk kita memperkenalkan dengan Tuhan je kan. Mungkin kena ada sesi lain lah. Kita tak nak lama sangat. Kenapa kita Muslim? Bagi tahu je secara ringkas, ada orang Allah bagi dia lahir di Malaysia, ada orang bagi lahir di Jepun, ada orang bagi dia ni, semua Allah yang tetapkan. Kalau kita nak, kita boleh pergi kepada sekejap. Okey, jazakallah khair. Ya Ustaz, saya rasa masa dah semakin suntuk. Mungkin kita boleh jawab soalan 3 yang terakhir tu. Sebab pada pendapat saya soalan ini berkait rapat dengan orang-orang yang tanya ni, yang mana sekarang ni duduk di Jepun dan mengalami persoalan beginilah. Jadi contohnya bagaimana memantapkan keyakinan anak supaya tak goyah walaupun pendapat berbeza di luar. Soalan kedua, adakah kawan atau guru masuk api neraka kerana bukan Islam? Dan nombor 3, orang bukan Muslim tanya kenapa pakai tudung. Ini 3 soalan ni memang saya rasa ramai kawan-kawan kita yang tinggal di Jepun ni mengalami dan memerlukan jawapan daripada Ustaz lah. Silakan Ustaz. Okey, anda jawab secara ringkas cepat-cepat macam ni kalau kita tengok, walaupun soalan ni memang agak jauh juga lagi daripada soalan ni memang standard orang tanya, tak kira lah duduk di Jepun ke duduk di Malaysia, sebab zaman sekarang ni zaman global kan. Jangan bimbang lah, soalan ni macam ni memang biasa orang tanya. Jangan bimbang. Nak memantapkan akidah ni berbalik kepada slide anda yang tadi, iaitu macam mana kita nak memperkenalkan Allah dulu. Kita nak memperkenalkan Allah tu melalui konsep ketuhanan, konsep Allah ni Maha Mencipta. Jadi kalau dia faham konsep Allah ni Maha Mencipta semua tu, insya-Allah lah dia tengoklah ajaran agama lain semua sekali macam mana pun, dia akan balik kepada benda yang sama juga, iaitu Allah yang Maha Mencipta tu dia utuskan Nabi yang kita ni, Nabi Muhammad SAW ni, dan Nabi tu mengajarkan kita cara-cara kita beribadah sekarang. Kalau agama lain tu dia hanya dakwaan saja. Kita hormati agama lain, tapi agama lain tu dia tidak ada base, dia tidak ada bukti yang kuat untuk dia buat apa yang dia buat. Contohlah kalau kita kata Nabi Isa kan, dia Kristian. Kawan kita tu Kristian, contoh. Kawan kita tu Kristian, dia kata awak sembah siapa? Saya sembah Nabi Isa itulah Tuhan. Kata kat mana yang Nabi Isa state yang dia tu Tuhan? Macam tu, soalan-soalan macam tu. Dia benda yang budak-budak boleh tanya je sama kawan-kawan dia kan. Tapi kita kena bagi tahu kepada anak kita yang kita hormati, dia ada kepercayaan lain, tapi sebenarnya kita bagi tahu hakikat dia.
yang sebenarnya Tuhan kita yang menciptakan, yang tadilah konsep menciptakan itu adalah Allah juga. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad dan Allah juga yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia pergi sembah Nabi Isa walaupun Nabi Isa tak suruh. Manakala kita tak sembah Nabi kita, Nabi Muhammad ataupun Nabi Isa. Mana-mana Nabi pun kita tak sembah, tapi kita sembah Tuhan yang menciptakan semua Nabi tu. Macam tu. Jadi kalau dia faham konsep tu, konsep yang Tuhan yang menciptakan yang layak disembah, siapa yang menciptakan dialah yang layak disembah, insya-Allah dia tak ada kegoyahan lah dalam benda-benda lain. Dia tengok agama lain seronok kan, Christmas dengan ada patung Santa Claus ke apa, dia tak rasa macam goyah lah, sebab kita dah terangkan yang tadi, konsep yang asas tu, iaitu Allah yang menciptakan, dialah yang layak disembah. Okay. Kawan yang bukan Islam apa semua masuk api neraka tak? Ni balik kepada konsep kenapa Nabi diutuskan. Kenapa Nabi diutuskan tadi, slide tadi. Nabi ni diutuskan untuk, mana tadi slide tadi? Tak apalah. Nabi diutuskan adakah untuk menyampaikan ancaman, ataupun Nabi diutuskan untuk menyampaikan khabar gembira, ataupun Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak? Yang mana satu? Semua benda tu betul. Jawapan yang tadi saya tunjuk kat depan tu semua betul. Tapi yang mana yang Nabi sendiri pilih? Yang Nabi sendiri pilih jawapan adalah yang ketiga, menyempurnakan akhlak. Jadi kita bagi tahu kepada dia, orang yang berakhlak mulia, itulah yang diperlukan dekat atas dunia ni. Dia asas kita hidup dekat atas muka bumi ni, asasnya adalah kita nak bermuamalah sesama kita ni dengan akhlak yang baik. Itu yang asas. Selebihnya adalah tanggungjawab. Selebihnya adalah tanggungjawab. Maksudnya apa? Kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam, itu adalah tanggungjawab kita untuk memastikan dia Islam. Tanggungjawab kita. Kalau dia mati dalam keadaan tak Islam, Allah SWT akan tanya kita, kenapa dia tak Islam? Maksudnya kenapa tak buat tanggungjawab tu? Kerja kita untuk menyampaikan dia tentang Islam, tentang bagaimana cara menyembah Allah yang betul. Jangan libatkan dengan orang tu, tapi libatkan dengan apa yang kita mampu buat. Yang kita mampu buat adalah kita mampu dakwah ke, yang kita mampu buat adalah kita mampu bagi tahu dia ke. Yang tu je. Kerja kita kat situ je. Kerja yang nak masukkan orang dalam neraka ke dalam syurga tu adalah kerja Allah Ta'ala. Jadi kita jangan ambil kerja Allah. Sebab orang yang tak masuk Islam, sebab tak sampai hujah kepada dia, dia akan bertanya kepada Allah juga. Kita tak boleh nak kata clear cut dia masuk neraka. Sebab tu kita kata jangan ambil kerja Allah. Dia akan mempersoalkan di depan Allah nanti di hari akhirat, di hari yang tidak ada satu kezaliman pun berlaku. Yang mana pengadilan Allah Ta'ala ni maha adil. Allah SWT akan nilai semua benda, semua faktor di sekeliling hidup dia. Macam mana dia boleh tak masuk Islam? Dia akan keluarkanlah, dia kata, saya ada jiran yang Islam sepanjang tahun, solat dekat masjid 5 waktu sehari. Sekali habuk pun, sepatah habuk tak pernah cakap dengan saya tentang agama Islam. Macam mana saya nak masuk Islam? Jadi dia akan persoalkan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan masuk bab tu, kita masuk kepada bab akhlak saja. Kenapa pakai tudung? Tu semua balik kepada tadilah. Iaitu macam mana, ni kalau masuk daripada mula tadi, insya-Allah boleh faham kenapa kita ada Tuhan dan kenapa, apa itu agama, apa itu agama, lepas tu kenapa kita ada Tuhan dan kenapa kita kena ada Nabi, kenapa ada Nabi. Secara ringkasnya, agama tu menjawab persoalan kenapa kita ada dekat dunia ni dan kita akan pergi ke mana selepas mati. Lepas tu kita kena ada Nabi sebab Nabi itulah yang nak bagi tahu kat kita cara kita nak hidup dekat dunia ni. Dia mendapat wahyu, dia dah nak bagi tahu kita cara kita nak mendapat, cara kita nak berjalan, nak hidup kat dunia ni. Dan antara benda yang Nabi tu bagi tahu adalah kita pakai tudung. Ada orang dia percaya lagi kat Nabi tu, ada orang tak percaya kat Nabi tu. Orang yang belum percaya kat Nabi tu, dia belum pakai tudung lagi lah, sebab dia belum sampai lagi kepercayaan dia kepada Nabi tu. Bila dah percaya kat Nabi tu, dia akan buatlah apa yang Nabi tu cakap. Rupa dan sifat Allah tu kemudian cerita. Kalau nak masuk kepada sifat Allah, sifat 20 ke apa-apa sifat tu, kemudian last nanti baru cerita. Tunggu dia besar. Masa dia kecil ni banyakkan cerita tentang benda yang Allah buat. Apa yang Allah buat, iaitu Allah mencipta kita, Allah bagi kita rezeki, Allah jaga kita, Allah menurunkan hujan, benda-benda yang Allah buat. Ceritakan tentang perbuatan Allah, jangan cerita tentang sifat Allah lagi. Nanti bila dia dah besar sikit barulah cerita tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam sifat 20 tu. Kenapa Allah duduk kat atas? Ini logik je lah, masing-masing cerita je lah macam mana. Kalau saya cakap Allah ni sifatnya tinggi, orang yang sifatnya mulia. Orang yang mulia ni dia suka duduk tinggi-tinggi, dia tak suka duduk rendah-rendah. Macam mana nak cakap Allah yang paling strong? Ini pun sama lah, logik lah. Bagilah masing-masing punya jawapan. Kalau saya punya jawapan adalah yang menciptakan mesti lagi kuat daripada yang diciptakan. Takkanlah dia lagi lemah daripada orang yang diciptakan. Sebab tu penting sangat konsep
apa itu Tuhan yang dalam slide saya tadi, iaitu Tuhan ni adakah yang mencipta ke? Yang budak tu tanya, dia nak balik kepada konsep Tuhan mencipta ke Tuhan yang disembah. Kalau dia balik kepada konsep Tuhan yang mencipta, kita relatekan dengan perbuatan-perbuatan Allah lah. Allah cipta bumi besar macam ni, mestilah Allah kuat. Superman ni, apa benda superhero yang ada dekat dalam dunia ni kan, dia cipta bumi ke? Dia boleh angkat bumi tak? Kalau dia boleh angkat, kita pergi lagi besar lagi. Maksudnya kita pergi lagi kepada galaksi ke apa kan. Cakap superhero yang dia tengok kat TV tu boleh ke cipta semua benda ni? Dan kalau Allah ciptakan, Allah boleh, kalau kita kata angkat contoh kan, Allah boleh angkat semua benda. Allah boleh angkat semua benda yang Allah ciptakan ni. Superhero yang awak tengok kat TV tu tak boleh angkat sebab dia duduk dalam dunia tu. Dia tak boleh nak angkat dunia tu. Macam itulah. Itulah wallahu alam. Jazakallah khair. Okey, terima kasih Ustaz Zainal Abidin. Banyak ya information yang kita dapat, harap berguna lah untuk kita yang duduk sini dan juga siapa-siapa. Memang saya rasa banyak information yang bagus. Sementara tu boleh minta semua peserta untuk baca di message dalam Google Meet. Ada, kita nak minta tolong isikan feedback untuk sesi malam ini. Sementara boleh mula untuk isi sekarang. Sementara tu saya nak bagi rumusan sikit lah dari apa yang tadi presentation Ustaz yang memang power lah tadi tu kan. Apa ni, jadi macam presentation ni berkaitan dengan apa title kita ni, macam mana kita nak menjawab soalan-soalan anak kita, macam mana kita nak mendekatkan anak kita dengan agama apa semua kan. Jadi kalau nak menjawab soalan tu, kita boleh gunakan logik lah kan. Cadangan Ustaz lah, menjawab menggunakan logik kan. Contohnya kalau Tuhan ada banyak, rosak dunia. Kemudian kalau apa ni, bila kita buat sesuatu tu, kita selitkan lah dengan kekuasaan Allah lah. Bila kita keluar jalan-jalan, tunjuk binatang kan, kelebihan binatang apa semua, kaitkan dengan kekuasaan Allah. Bila kita makan ataupun buat apa-apa, kita memulakan asal-usul benda tu dan akhirnya cuba kaitkan dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita ikut konsep daripada surah surah Al-Alaq tu kan, jadi kenalkan anak dengan konsep, kemudian ceritakan sifat-sifat yang mulia, ajarkan guna kalam kan, dan last sekali lifelong learning lah, baru anak-anak kita insyaAllah akan sedar yang Islam ni, soalan-soalan ni semua adalah lifelong learning, sentiasa kita kena cari jawapan dia. Lepas tu apa ni, saya akan serahkan semula kepada Ustaz untuk kata-kata terakhir. Minta Ustaz mungkin boleh bagi kata-kata terakhir sebagai penutup. Kemudian selepas itu saya akan tutup last kali selepas Ustaz punya apa ni, last sharing. Okay, silakan Ustaz. Okay, jazakumullah khair. Sebelum Ana akhiri Ana punya penyampaian ni, Ana nak pesan 3 poin penting lah. Tapi tak boleh nak share. Boleh ya? Boleh tak share? Boleh lah. Tak payahlah tak share. Ana tak share screen. Ana cuma share kat sini je. Siapa yang nampak kat sini, nampaklah dia. Siapa yang tak nampaklah dia. Wow, sekejap. Iaitu 3 cara secara ringkas untuk kita berdepan dengan apa sahaja soalan anak-anak. Ada 3 pesanan lah. Untuk kita berdepan dengan apa sahaja soalan daripada anak-anak. Mana ni? Hilap ni. Okey. Yang pertama adalah kita kena menghargai anak-anak tu. Kita libatkan dia dalam sebarang kehidupan kita. Kita libatkan dia dalam persoalan-persoalan yang kita dapat. Maksudnya kita ada bincang tentang masalah dunia, libatkan dia. Biar dia dengar juga. Jangan tolak dia ke tepi macam budak-budak pergi meja jauh. Libatkan dia. Bagi dia pilihan dan gunakan panggilan-panggilan hormat. Macam contohnya Nabi dengan cerita sahabat budak-budak tadi yang burung mati tu. Itu yang pertama. Treat as adult. Macam kalau kita buat dengan orang besar macam tu, kita buat macam dia macam tu. Kalau kita adil dengan orang besar, kita kena adil dengan dia macam tu. Kalau kita marah orang kecil, kita kena marah orang besar juga. Jangan orang kecil kena marah budak
Orang kecil buat salah kena marah, orang besar buat salah tak kena marah. Orang kecil tumpahkan air kena marah, mak tumpahkan air tak kena marah. Dia akan rasa tak adil. Okay, yang kedua dari segi rohani lah. Kita doakan dia dan Nabi sendiri pun dia tahnikan budak-budak. Lepas tu Nabi menamakan dengan nama-nama yang mengingatkan dengan Allah. Antaranya Nabi namakan anak Zubair dengan nama Abdullah, hamba Allah. Nabi namakan anak Abu Musa Ibrahim, mengingatkan tentang Nabi Ibrahim. Nama-nama tu sendiri mengingatkan kepada ketuhanan. Dan yang ketiga, kita bila bincang dengan dia, gunakan rasional, gunakan logik dan juga dialog. Gunakan ayat-ayat pendek je. Macam Nabi pernah tanya kepada seorang budak tu, Nabi tanya, Allah kat mana? Macam tu je, Nabi tanya pendek je. Allah kat mana? Lepas tu dia pun jawab pendek je. Kat langit, macam tu. Dia jawab pendek je. Tapi itu kita tak nak cerita panjang, cuma gunakan dia punya method macam tu je. Wallahu alam, jazakallahu khair. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Zainal Abidin atas mengisi yang cukup bagus. Harap dapat memberikan banyak manfaat kepada peserta-peserta yang masuk ke dalam program hari ini. Last sekali saya ada iklan sekejap ya. Untuk bulan puasa ni nanti kita akan ada program khas kanak-kanak sempena Ramadan. Kita akan buat 2 hari sebelum puasa nanti. Waku Iman Sakuru Open Day 11 April 10 pagi. Maaf tak ada lagi poster tapi akan menyusul. Jadi boleh follow page Iman Jepun untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Okey, jadi terima kasih lagi sekali kepada Ustaz Zainal Abidin dan kepada semua peserta. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua dan terima kasih kepada Ustaz Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.